Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi pada pagi ini. Dan insya-Allah pagi ini kita akan baca dari surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk yang kita ulang dari ayat yang pertama. Surah Al-Mulk muka surat 562. Surah yang ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأعتدنا لهم عذاب السعير.
Coba. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekali lagi kita puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat anugerah yang tidak terhitung banyaknya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan alhamdulillah sekali lagi juga kita dapat sambung siri kuliah kita demi untuk kita membaca Al-Quran dan mentadabbur maknanya. Mudah-mudahan kita tahu apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Kerana inilah dia kalam, ucapan yang Allah ucapkan dan Allah wahyukan kepada nabinya untuk disampaikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Jadi siapa yang baca Quran, memahami maknanya,
maka seolah-olah dia sedang berkata-kata dengan Allah, dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana bila kita baca Al-Fatihah, kita baca dan Allah jawab. Begitulah wahyu. Wahyu ni datang dari Allah untuk kita, supaya kita tahu apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Jadi rugilah kalau orang dia tak tahu wahyu Allah, kerana dia tak tahu apakah sebenarnya kebaikan untuk dia, dan dia tak tahu tujuan matlamat dia hidup ada sepanjang kehidupan dia ni. Sebab tu ada orang hidup ni dia tak tahu apa hidup dia, sekadar makan, bangun, tidur, main, kerja, balik, tidur balik, macam tu je. Gitulah kitaran hidup dia. Pagi dia bangun, siap-siap pergi kerja, lepas pada kerja balik pula petang, malam dia pergi keluar sikit makan-makan ke apa, lepas tu tidur balik. Esok gitulah kitaran hidup dia selama puluhan tahun. Jadi kita tak nak hidup macam tu. Kita tahu kita ni bukan jauh sangat pun, nakal pun ada, lupa pun ada. Nah, kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang kurang baik, tapi sekurang-kurangnya kita hidup dalam kitaran yang Allah Ta'ala kehendaki. Berarti waktu kita buat apa yang dia perintahkan, kita syukur Allah Ta'ala jadikan kita seperti mana yang dia kehendaki. Di saat kita tergelincir, tersilap atau tersalah, kita istighfar kepada Allah kerana kita tak capai KPI yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Yang penting kita tahu. Ada orang kalau dia tak tahu, orang panggil job scope dia, pergi kerja pun bela. Orang kata nak gapo, aku pun tak tahu nak gapo. Dia pun tak tahu nak gapo, rugilah. Jadi semalam atau kelas minggu lepas kita baca tentang ayat yang kedua, di mana Allah Ta'ala kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah Ta'ala kata dia yang ciptakan kehidupan dan kematian ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan dia adalah untuk menguji kita untuk menguji orang-orang yang beriman ini, untuk menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalan dia. Jadi kita dah faham berdasarkan tafsiran ulama, iaitulah Al-Imam Al-Khattabi dan yang lain-lain, akhlasuhu wa aswabuh. Paling baik ni Allah Ta'ala nak tengok dua perkara, ikhlas dan betul. Ikhlas dan betul amalan tu yang baik tu ialah amalan yang ikhlas kerana Allah dan betul seperti mana disyariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu syarat untuk amalan ini diterima ada dua sahaja. Yang pertama, ikhlas kerana Allah. Kalau dia buat tu ada riak ke, ada tujuan maksud lain dari Allah, kalau riak, syirik kecil. Kalau dia buat kerana sesuatu yang lain selain Allah, syirik besar. Syirik kecil ni ada lagi kerana Allah, cuma ada tujuan lain yang dikongsikan bersama dengan Allah. Riak itulah. Jadi riak ni dia tak buang Tuhan, dia kongsikan sesuatu dengan Tuhan. Jadi nama dia syirik kecil. Tapi kalau orang tu beriman kepada Allah, dalam beramal dia buat kepada sesuatu selain Allah, dia tunduk kepada jin, tunduk kepada syaitan, minta kepada kubur, minta kepada selain Allah, maka dia telah bukan riak lagi dah, syirik yang besar. Jadi
Ikhlas ni menafikan syirik kecil dan syirik besar. Yang ni buat kerana Allah, tidak riak dan tidak syirik. Tidak riak dan tidak syirik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ittiba'. Itu buat seperti mana yang diajar oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua. Skema, bahasa mudah kita, skema yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi salat subuh dua je, salat zuhur empat, salat asar empat, tak berubah. Begitulah juga sifat wudu, begitulah juga sifat zikir dan juga lain-lain daripada itu. Biarlah kita buat ni mengikut panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan buat tu memandai-mandai dalam urusan agama. Baik, hari ini kita nak sambung ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah juga Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. 7 langit berlapis-lapis, iaitu satu langit berada di atas langit yang lain, berlapis-lapis. Jadi ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, berapa lapis? 7 lapis sampai langit yang ke-7. Okay? Sampai langit yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakannya dengan sempurna dan indah. Lalu Allah taala kata, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan dapat melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Farji'il basar, maka ulanglah pandangan kalian. Hal tara min futur, apakah kamu dapat melihat sebarang kecacatan? Allah Ta'ala sebut sebagai bukti kekuasaan Dia. Allah ni, Dia tunjuk kekuasaannya kepada kita supaya kita rasa kagum dengan Dia yang Maha Pencipta. Yang ni yang kita sebut sebagai tadabbur ayat-ayat ciptaan. Selain daripada kita tadabbur ayat-ayat firman Tuhan, kita juga diminta untuk tadabbur ayat-ayat ciptaan Tuhan. Istilah tadabbur tu perhati. Kita perhati je, bukan ayat ni je. Allah Ta'ala sebut ayat lain pun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at ni wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah Ta'ala tu tengok unta, tengok langit, tengok gunung, tengok bumi, tengok pokok, tengok burung. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama. Tidakkah kamu melihat kepada burung yang berterbangan di langit? Allah Ta'ala suruh kita tengok matahari, bulan, bintang, siang, malam. Tujuan apa semua ni? Untuk kita relate dengan kekuasaan yang Maha Pencipta. Kerana kaedahnya, setiap yang berlaku mesti ada penciptanya. Ini kaedah dia. Ini ataupun asas yang kita semua imani, melainkan orang-orang yang terpesong fitrah dia. Semalam kita baca, atau pagi semalam lah, kuliah tentang keimanan kepada Allah. Apabila Allah Ta'ala suruh kita tengok ni, membuktikan semua ni ada pencipta.
Tapi di kalangan masyarakat akhir zaman ni, orang yang mengaku cerdik pandai, benda ni tak berlaku zaman dulu. Zaman dulu dia mengaku jadi Tuhan, tapi bila tanya siapa ciptakan alam semesta, dia akan jawab Allah. Zaman sekarang ni, ada 3 syubhat yang berkaitan dengan ciptaan alam. Yang pertama, orang putih lah terutamanya, dia kata alam ni berlaku secara kebetulan. Berlaku secara kebetulan. Berlaku Big Bang tu, tiba-tiba ada bumi. Dia panggil secara kebetulan. Ni kita pun tolak, tapi ni syubhat, ada orang percaya. Yang kedua, dia percaya berlaku kerana alam itu berkuasa mencipta dirinya sendiri. Dia panggil kuasa alam. Apa yang berlaku keliling kita ni, berlaku bencana, ini kuasa alam, dia kata. Berlaku taufan, kuasa alam. Orang putih panggil Mother Nature. Mother Nature, dia kata. Ni kuasa alam. Siapa buat? Alam. Pada dia, alam ni ada satu kuasa. Dia yang membuat sesuatu. Pokok ke gunung, dia merasakan alam tu sendiri ada kuasa. Yang ketiga, dia berpandangan bahawa berlakunya dunia dan semua ni kerana evolusi, termasuklah manusia. Mereka percaya ada satu bentuk teori evolusi. Sebabnya dia gali tanah, dia jumpa tekorok. Dia tahu tekorok ni lebih kurang korok manusia, tapi bukan macam manusia sekarang ni. Maknanya manusia dia berubah-ubah. Asal usul dia mungkin daripada makhluk yang lebih sama, dia panggil monyet. Jadi kita pun tengok gambar rajah tu, ada 5 orang daripada monyet, sikit-sikit jadi orang, sikit-sikit jadi orang, sikit-sikit jadi orang, akhir sekali jadi orang. Evolusi. Bukan manusia je. Burung tu, dia kata burung asal dia daripada ikan. Sebab ikan tu ada sirip kecil, dia berevolusi. Lama-lama sirip tu ada hak pendek, ada hak panjang. Hak panjang tu dia dah evolusi sikit. Dia lama, berjuta tahun dia punya ni. Juta tahun sayap tu lama-lama jadi panjang, lama-lama makin panjang. Boleh terbang. Kan ada ikan terbang tu, hak tu tengah-tengah. Ikan terbang, lama-lama jadi burung. Ini panggil evolusi. Ketiga-tiga teori ini menolak kewujudan Tuhan. Kita orang Islam, kita kata apa? Allah itu dialah yang mencipta segala sesuatu. Allah Al-Khaliq, dia pencipta. Sebab tu dalam ayat kita Allah Ta'ala kata, Alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia pencipta. Mana sebelum dulu tak ada, kemudian hari ni jadi ada. Siapa yang ada kan? Allah. Allah. Ini akidah yang mesti kita, walaupun kita kata basic, tapi rupa-rupanya ramai orang terpengaruh dengan idea-idea dari barat. Ramai juga orang terpengaruh teori Darwin. Teori kita pun kata ini semua kuasa alam. Kadang-kadang kita pun dengar biasanya berlaku banjir besar, alam marah, alam bencana alam. Mereka kaitkan dengan kuasa alam. Alam tak ada kuasa. Yang ada kuasa ialah Allah. Itu semua berlaku dengan kuasa Allah, bukan kuasa alam. Jadi Allah Ta'ala suruh kita perhatikan ciptaan dia. Dalam ayat yang ketiga ni Allah Ta'ala suruh kita tengoklah langit. Langit yang indah tu Allah Ta'ala kata mu tak tengok pun, dalam 7 lapis tu adanya
sebarang ketidakseimbangan. Okay. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Bahkan Allah Ta'ala cabar, mu tengok banyak kali, tengok ulang, tengok farji'il basar, tengok lagi, hal tara min futur, apakah kamu dapat melihat kecatatan padanya? Jawapannya tak ada. Kita tengok, cantiknya langit, tak cukup tengok daripada bawah, naik lagi kapal terbang, tengok atas kapal terbang, cantiknya langit. Tak ada crack sikit rambut. Tak cukup dengan tu, naik lagi dengan angkasa, kapal angkasa, tengok lagi atmosfera, tengok lagi nu langit-langit yang atas nu, tidak ada kecatatan padanya. Lalu Allah Ta'ala kata, ayat yang keempat, thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian ulanglah pandanganmu berkali-kali, tengok lagi dan tengok lagi, yanqalib ilaikal basaru khasi'a, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa, akhir sekali putus asa, dalam keadaan lemah lesu, mata ni letih nak cari kekurangan pada ciptaan Allah, dia tak akan jumpa. Ini menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu nama surah ni surah Al-Mulk. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, ayat yang kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kemudian dan sesungguhnya kami telah menghiaskan langit yang dekat. Ni walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, langit yang dekat, langit bawah. Dunia ni duduk bawah, sama ni duduk atas. Nama dia pun as-sama, daripada perkataan sama, sumu, tinggi. Kita ni rendah, lawan dia dunia. Dunia ni dani ataupun tempat yang rendah. Langit ni tempat tinggi. Jadi bila sebut sama ad-dunya, langit yang rendah, berarti langit hak lapisan pertama, langit hak dekat dengan kita ni. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, Allah Ta'ala kata kami telah hiaskan lapisan langit yang dekat, yang bawah. Langit yang bawah ni dengan apa? Bimasabih, dengan bintang-bintang. Waja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang itu pula rujuman lisyayatin, sebagai rejaman terhadap syaitan-syaitan. Wa a'tadna lahum azabas sa'id, dan kami sediakan bagi mereka azab yang membakar. Azabas sa'id, api neraka yang menjulang-julang. Baik. Jadi dalam ayat yang kelima ni, setelah Allah Ta'ala bagi tahu kekuasaannya mencipta langit, dialah juga yang menghiaskan langit dengan bintang-bintang. Yang ni kekuasaan lain pula. Bintang-bintang yang kita tengok ni baru perhiasannya langit dunia. Atas daripada tu apa lagi? Banyak lagi lah. Wallahu ta'ala alam. Berarti kita tengok bintang-bintang hak duduk teropong seperung tu, tu baru langit dunia. Langit kedua tu lagu mana tak tahu. Sebab Nabi waktu peristiwa Isra wal Mi'raj nak naik langit pertama ke langit kedua tu,
kena minta izin malaikat dulu. Malaikat buka pintu langit baru boleh masuk. Jadi hak kita pergi dulu exploration ke apa semua tu, baru langit dunia. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh tu masih lagi misteri yang besar pada kita lah. Ni masih lagi misteri yang besar pada kita. Kita duk tengok ni baru langit dunia. Tu pun tak habis dah explore. Bayangkan macam mana sebenarnya alam semesta ni. Sebab tu al-mulk ni kekuasaan yang Allah tidak terbanding. Kalau orang mengaku jadi raja ni, setakat tu teritori dia tu, negara dia je yang kecil. Namrud tu, hak kita sebut cerita dia sebelum daripada ni, menguasai dari timur dan barat. Ada dua raja yang menguasai, 4 raja yang menguasai timur dan barat. 2 daripadanya kafir, 2 daripadanya Islaman. Yang pertama kafir apa dia? Namrud dan juga Bukhtanasar yang kita baca. Nebukadnezar. Nama dia? Tapi dalam bahasa Arab Bukhtanasar. Dalam bahasa sejarah dulu saya baca Nebukadnezar. Tak tahulah betul ke tak sebut dia tu. 2 daripadanya Islam, iaitulah Nabi Sulaiman, dan yang kedua siapa? Zulkarnain. Ni menguasai alam. Jadi Namrud baru kuasai timur dan barat. Oh, berasa hebat, berasa jadi Tuhan. Dia tak tahu Tuhan yang sebenar tu bukan tarah tu. Tuhan yang sebenar menguasai alam semesta. Alam semesta ni setara mana? Itulah kalau kita tengok baru langit dunia. Hak langit dunia tu pun bumi kita ni kecil. Dan kita dah sebut dalam hadis sebelum daripada ni, ingat tak kita sebut tentang tandingan bandingan arash dengan 7 lapis langit dan bandingan kursi dengan arash. Ingat tak? Masa kita tafsir ayat kursi gitu, tak ingat tak? Ingat tak? Sudah lah, kita kena buat bereksa depan ni. Ayat kursi surah Al-Baqarah dulu. Allah Ta'ala sebut 3 makhluk dia yang agung. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Meluasi kursi ni akan langit dan bumi. Kursi ni apa? Kursi ni sebahagian dari arash. Kursi ni sebahagian dari arash. Arash ni singgahsana. Kursi ni tempat alas di bawah singgahsana. Maknanya kalau singgahsana raja ni, dia tempat letak kaki tu dipanggil kursi. Bayang hak dunia ni, jangan bayang hak Allah. Allah ni kita tak tahu macam mana. Hak singgahsana raja di dunia ni kita panggil bandingan benda yang kita nampak, nak suruh faham benda yang kita tak nampak. Tapi sebenarnya dia tak sama, cuma dari sudut bahasa sahaja. Boleh faham? Kursi raja di dunia, kursi Allah kita tak tahu. Raja di dunia ada singgah sana. Okey, singgah sana tu dalam bahasa Arab arash. Dalam bahasa Arab, dekat singgah sana raja ada tempat letak kaki. Kalau kita duduk singgah sana, ada kursi kecil di bawah tu. Tujuan kursi tu tak apa? Letak kaki. Jadi kursi tu banding singgah sana, kursi lagi kecil daripada singgah sana. Bahasa Arab, hak ni hak raja ni, raja dunia ni. Bahasa Arab, singgah sana tu arash. Tempat letak kaki tu
kursi. Jadi kursi ni sebahagian dari arash. Faham? Sudut bahasa. Dari sudut bahasa, tinggalkan singgasana raja ni, ambil bahasa tu saja nak memahami apa yang Allah bagi tahu. Jadi Allah ada arash. Arash Allah ni besar. Kita tak tahu rupa dia macam mana. Dekat arash ada kursi, pun kita tak tahu rupa dia macam mana. Tapi yang kita faham, kursi ni lebih kecil berbanding arash. Faham? Baik. Allah Ta'ala kata kursi yang kecil banding arash ni, bila dibanding dengan 7 lapis langit yang besar ni, Allah Ta'ala kata kursinya Allah lagi besar daripada langit dan bumi. Itu ayat kursi yang kita baca, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Jadi besar mananya arash Allah? Oi, tak tahu. Kursi hak kecil banding arash tu, dibanding dengan langit dan bumi, meliputi langit dan bumi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, bandingan, kita pernah sebut bandingan kursi dengan langit dan bumi seperti satu gelung besi di tengah padang pasir yang luas. Langit bumi yang kita rasa besar ni, banding dengan kursi, baru seperti segelung besi. Halaqah dia rantai satu besi, rantai besi, kita ambil satu chain dia, satu gelung dia tu campak di tengah padang pasir. Gelung tu langit dan bumi, padang pasir tu kursinya Allah, bandingan dia. Lepas tu kursi yang besar tadi, bila dibanding dengan yang lebih besar daripadanya, itu arash. Besar mana? Nabi kata seperti perumpamaan bumi dan kursi. Makna kursi yang besar tadi, bila dibanding arash, seperti segelung besi di tengah padang pasir yang luas. Jadi betapa besarnya makhluk Allah ni, agungnya kekuasaan Allah. Pak kalau gitu langit hak besar tu tiba-tiba jadi kecil, kita hak duduk dari sebahagian dari langit ni, eleh tak? Eleh bahasa kita. Tapi hak eleh ni lah hak sombong. Malaikat hak besar ni tak sombong. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tak pernah sombong daripada menyembah Allah, dan tak pernah putus asa, tak pernah jemu, tak pernah buat maksiat. Akur saja dengan Allah. Maka malah apabila Allah menurunkan firman dia dan tahu titahnya, semua malaikat tunduk, menundukkan sayap-sayapnya, menundukkan diri mereka sebagai kepatuhan dan kegerunan mereka kepada Allah. Mari manusia baca ayat Quran, dia berasa dia lah hebat. Hak berat lagi yang kufur kepada Allah, dia berasa dia ni tak perlu kepada Allah. Bahkan dia rasa dia adalah tandingannya bagi Allah. Oi hak ni. Ni tadi dia panggil bukan buku berjumpa ruah dak nak. Sampai akhirat tengok, sampai akhirat bila dia tengok Allah datang dengan kekuasaannya, tak payah tengok. Orang kafir dia takkan boleh tengok Allah. Tak akan. Allah tak akan bercakap dengan mereka, tak akan pandang pun pada mereka. Mereka ni akan dicampakkan oleh Allah dalam azab api neraka. La yukallimuhumullah. Tu mana sebutnya sampai akhirat semua hak samsing dunia ni tahu panggil tak berkutik. Tahu tak berkutik panggil. Tak berani, akak muka tak berani, nak cakap pun tak berani. Kita bayanglah, kita baca ayat surah An-Naba. Bila berlakunya hari kiamat, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa
bila datangnya malaikat dan para malaikat dan ruh, itu Jibril alaihissalam. Mula-mula malaikat mari, Jibril mari, la yatakallamun, mereka tak akan bercakap. Seluruh makhluk, malaikat pun tak cakap, manusia apatah lagi. La yatakallamun, tak berani seorang pun mengucapkan satu perkataan, illa man azina lahur rahman, kecuali orang yang Allah izinkan untuk bercakap. Wa qala sawaba, dan dia akan bercakap yang benar pada hari tersebut. Dalam tafsir disebut, semua hari itu mereka mengaku bahawa Allah adalah Tuhannya alam semesta. Dan di masa hari berlaku akhirat, semua orang mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi raja, mengaku jadi orang hebat. Samsing jalanan, kau gedebe, kau Israel, hak kata dia paling negara paling berkuasa. Amerika, hak kata dia lah presiden paling berkuasa di alam ni. Sampai akhirat, orang panggil tunduk, satu perkataan pun tak keluar. Inilah kekuasaan Allah. Cumanya kalau orang tanya, kenapa Allah Ta'ala biarkan hamba dia dianiaya seperti mana berlaku di Palestin? Kalau kita kata Allah ni yang maha berkuasa, kenapa Allah tak tolong orang di Palestin? Jawapan dia, bukan Allah Ta'ala tak boleh tolong. Allah Ta'ala nak uji kita sebagai umat. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala uji Gaza tu bukan uji Gaza saja, uji seluruh umat Islam hari ini. Sehingga akhirnya kita kata, aku tengok Gaza, rupanya aku baru tahu bahawa Israel menjajah dunia melainkan Gaza. Pasal apa? Dia tengok Gaza, dunia tak lewat apa-apa. Hak berani lawan Israel ni Gaza. Lain daripada Gaza, hak lain tak berani lawan. Jadi dia kata, rupa-rupanya kita tengok Gaza kena bom, hak tu hak kena bom, tapi dalam hati Israel sedang menjajah dunia, yang berani lawan dia hanyalah Gaza. Cerita sembang sedaplah, kau buat demonstrasi. Semalam saya terdengar cerita demonstrasi dekat Dataran Merdeka. Bunyinya gah, bila orang pergi, penganjur kata nak ucap Allahu Akbar pun tak berani. Tak boleh. Dekat Facebook masuk semalam berita, pihak penganjur kata jangan sebut lawangan Allahu Akbar. Pasal apa dia kata? Sebab himpunan kita ni ada non-Muslim, jadi kita tak nak dia ni terganggu. Sebab kita ni buat himpunan kemanusiaan, ada melibatkan non-Muslim, jadi jangan sebut Allahu Akbar. Tak ada lawan Israel, hak kampung kita tak boleh nak lawan dah. Nak sebut Allahu Akbar pun tak boleh. Oh, jangan kacau, apalah hayat sepiah, Saudi tak tolong begini. Oh, bahasa cakap nak suruh Saudi juga pergi tolong. Hak kita ni nak sebut Allahu Akbar pun tak boleh. Pak kita nak tayang berita Gaza, hari ni buka TV 1, TV 2, duk main gegar ke Vakanza, duk nyanyi hiburan minggu ini, HMI tu duk ulang-ulang berapa kali ni. Sampai saya kalau balik kampung, rumah kita tak ada estro kampung tu pakai siaran ni, tak tukar channel, nak cari tak ada menyanyi. TV 1, TV 2 nyanyi je. Tak ada lah kata kita nak tekau ni, kita Israel lawan Palestin, mujahidin, naratif yang kita nak bagi tak ada, duk menyanyi situ. Tapi nak sembang lawan Israel. Jadi kita ni kadang-kadang kena panggil apa? Kena sabar ke diri dah. Israel itu menjajah, bukan jajah Gaza dah. Dia jajah kita lagi. Dia jajah kita. Sebab tu kata dalam bahasa orang-orang Facebook lah, dia kata
Kalau nak pergi, kalau nak buat production, ya, semua benda made in China kecuali ar-rujulah, dia panggil, kecuali kelelakian, kecuali pejuang-pejuang, dia dicipta di Palestin. Bahasa dia, pasal Palestin hok berani lawan, hok lain tak berani. Jadi sebab tu kita kata mereka mendakwa mereka hebat, tapi sampai satu hari bila Allah tunjukkan kekuasaan dia, baru dia tahu. Cuma umat Islam hari ni kalau nak kembali Allah tolong boleh, dengan satu syarat, mereka kena memiliki sifat yang dimiliki oleh satu kaum yang Allah tolong mereka. Kita nak tahu Allah tolong mana? Sahabat-sahabat Nabi perang Badar. Allah tolong siapa? Tentera Umar Al-Khattab waktu buka Baitul Maqdis. Kita nak tengok siapa? Tentera-tentera Salahuddin Al-Ayyubi waktu buka Baitul Maqdis. Jadi kalau nak Allah Ta'ala tolong, kita kena ada sifat seperti mana sifat tentera-tentera itu. Jadi kalau duduk siang malam, duduk main nyanyi, ya, tak mari, tak mustahil. Allah juga akan uji umat Islam di tempat lain dengan ujian-ujian yang lebih kurang sama. Jadi jawapannya bukan Allah tak boleh tolong, Allah sedang menguji umat Islam hari ini. Kalau Allah Ta'ala nak buat kun fayakun, mudah je bagi Allah. Kalau setakat Israel dengan mereka tu, kita tahu, yakin akhir zaman umat akan kembali gemilang. Tapi tu bila berlaku turunnya Nabi Isa alaihi salam. Sebelum turunnya Nabi Isa, umat ni akan diuji, sampailah mereka akan disatukan oleh pemimpin yang Allah bagi petunjuk yang kita panggil sebagai Mahdi. Mahdi itu dia akan lawan. Kemuncaknya turun Nabi Isa untuk bantu dia melawan Dajjal. Lepas daripada menang tu, masa nak berlaku perang tu, belum daripada tu akan berlaku peperangan yang besar. Ini semua cerita-cerita akhir zaman. Tapi bukan kita nak suruh duk obses dengan teori itu semata-mata. Jawapannya kembali kepada bukan Allah tak nak tolong, tapi Allah nak uji. Jadi kerja kita mesti kembali kepada Allah, imannya, amalnya, kembali kepada sunnahnya, berpegang teguh dengan akidah Islam, bergantung. Mereka tu Allah uji mereka dah selamat. Dia matilah, tapi kita tengok mayat-mayat mereka mati dalam keadaan senyum. Lepas tu saya kata sebelum ni, Gaza ni tak perang pun kalau mati syahid. Sebab dia duduk dalam situasi, dalam posisi mempertahankan diri dan tanah air. Kalau dia duduk sahaja di rumah dia pun, tiba-tiba Israel bom mati, syahid dah dia. Kita ni tak tahu mana lagi. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Tapi nak sebutnya apa? Kekuasaan Allah. Cerita di isu Palestin Gaza tu sebahagian daripada ujian Allah kepada kita. Yang lebih utama ialah kita nak jaga hubungan kita dengan Allah yang Maha Agung. Bila kita sedar kekuasaan Allah, kita tak sebut dah cerita tadi kuasa alam, kuasa mereka, kuasa dunia, kuasa tak. Kita akan sebut kuasa Allah. Dunia ni apa yang berlaku ada sebab musabab, tapi yang paling berkuasa sebenarnya Allah. Sebab tu jangan putus asa minta tolong dengan Allah, dan selain daripada minta, kita kena kembali kepada Allah. Jadi kalau beripung di dataran merdeka, tak ada apa-apa. Dia pun tengok macam tu je, beripung lah pakmu nak beripung banyak mana. Kalau sejuta orang turun pun aku tak heran tak ada apa-apa pada dia. Tapi dia akan takut di saat umat Islam kembali kepada agama mereka.
Jadi hak paling kita betul bukan beripung tu. Kita hak betul ni tu. Kita dah baca kunut nazilah tu. Itu yang betul. Kalau kita boleh baca pada tiap solat fardu waktu-waktu begini, sangat hebat. Tapi kalau tak boleh tiap-tiap fardu pun, padalah waktu-waktu yang kita nak baca tu, baca pun tak apa. Cuma kita kata itulah perhimpunan yang betul. Kalau mereka ada matlamat nak kumpulkan 30,000 orang Dataran Merdeka, sepatutnya dia juga ada matlamat atau misi mengumpulkan 30,000 orang untuk salat subuh berjamaah. Kalau boleh buat lagu tu, orang Yahudi pun gerung sikit lah. Tengok umat Islam dah bersatu dia. Salatlah boleh menghimpunkan kita semua. Kalau dia boleh buat kempen untuk demi Palestin, kita pakat salat subuh berjamaah di masjid, dah baca kunut, dah ada situ, baca kunut nazilah, pakak-pakak baca, barulah dia gerung sikit. Tu pun alhamdulillah dah zaman sekarang ni dah banyak faham kunut nazilah. Zaman dulu semayang hajat ya. Sini ada lagi sini. Saya baru ni kat balik kampung, saya kata dulu kalau isu begini lepas solat Jumaat, imam isytihar kita solat hajat 2 rakaat untuk Palestin, semayang hajat. Ataupun lepas isyak semayang. Balik baru ni kat kampung, imam isytihar lepas solat Jumaat kita akan baca kunut nazilah. Tak ada dah semayang sunat hajat. Orang kata bagus juga. Maknanya ada dah sifat kembali kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu tak ada, sikit-sikit semayang hajat, sikit-sikit. Bukan kita tak boleh semayang dah. Cuma kita nak hajat, semayang kita tu memang dah untuk hajat dah. Faham tak? Semayang sunat kita dah boleh dah minta doa. Jangan nanti ada hajat baru nak minta solat hajat khusus. Habis tu solat-solat lain tu tujuan apa? Setiap solat adalah tempatnya berdoa dan meminta hajat. Setiap solat, even solat fardu. Sama juga waktu kita solat jenazah. Solat jenazah adalah solat untuk kita doakan si mati. Jadi dalam mana bila kita solat doa dalam solat, takbir pertama al-Fatihah, takbir 2 selawat, takbir ketiga doa, takbir keempat salam. Jadi takbir ketiga tu doa lah, kita nak doa apa? Mak panjang ke pendek ke berapa, doa. Itulah waktunya kita berdoa. Tapi orang kita solat tu dia kena pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam. Lepas tu Assalamualaikum, Al-Fatihah, baca pula balik, lepas tu doa punya lain panjang. Habis tu solat dalam tadi baca apa dalam solat? Kita abaikan sifat doa dalam solat. Solat fardu gitu, ada sujud, ada doa dalam sujud, ada tasyahud, ada doa selepas tasyahud. Jangan abaikan sifat-sifat. Jadi zaman Nabi dulu, kalau kita nak tahu, lagi besar hajat daripada kita. Kalau orang tanya, bukan kita tak nak bagi doa, tapi kalau orang nak tanya, Nabi dulu setiap kali perang, mesti hajat Nabi nak perang tu lagi besar. Lebih besar daripada hajat kita nak turun pergi Mekah. Lebih besar daripada hajat kita anak nak periksa. Lebih besar daripada hajat kita budak nak bersunat. Kita ni nak bersunat pun panggil sekapung semayang hajat. Nak sunat je pun. Seolah-olah bila kita ada hajat, kena ada solat lain daripada solat-solat yang kita dah biasa solat ni. Padahal tak. Itulah. Ada ke tak Nabi dulu, setiap kali nak turun perang, panggil sahabat, kita nak pergi perang dah ni, mai pakak-pakak kita semayang hajat, kita nak perang, Allahu Akbar, semayang 2 rakaat, kita turun perang. Ada ke tak lagu tu? Tak ada. Padahal Nabi perang hajat Nabi lagi dahsyat. Ada ke tak setiap kali kata Nabi nak turun pergi haji dengan sahabat-sahabat dulu? Kan Nabi buat haji.
Sebelum Nabi turun, panggil semua sahabat dulu, kita sembahyang hajat biar Allah Ta'ala selamatkan perjalanan kita. Tak ada. Pasal apa? Sebab mereka dah senantiasa berdoa dalam solat. Senantiasa berdoa dalam solat. Solat fardu ke solat sunat ke, semuanya tepat untuk kita minta hajat. Jadi kadang-kadang kita kata, kita ni nak balik pada poin kita pertama, kita tidak akan menang sehingga kita kembali kepada ajaran Rasul yang sebenar. Tak akan menang. Umat ni tak akan menang sehingga umat ni kembali kepada petunjuk Rasul yang sebenar. Kerana apa? Kerana siapa-siapa yang nak dibantu oleh Allah, mereka kena memiliki sifat-sifat tentera yang telah pun Allah bantu. Generasi sahabat, waktu perang dengan Quraisy, malaikat turun. Umar Al-Khattab gimana berlawan dengan tentera Rom, boleh mengalahkan, tawan balik Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi tawan balik Baitul Maqdis kerana kualiti tentera yang ada. Dengan tentera itulah Allah bantu dan mereka menang. Sebab kita ni la haula wala quwwata illa billah. Jadi step yang pertama pada saya, belum kita nak pergi berhimpun di dataran merdeka tu, kita kena pakat berhimpun di masjid-masjid dulu. Hak mari ni alhamdulillah lah, hak mari ni ahli masjid dah, tapi kena bagi tahu orang di luar sana, kalau nak menang lawan Palestin, hak kita bukan kena berhimpun di dataran merdeka. Kita kena datang berhimpun di rumah-rumah Allah. Kita menadah tangan bermunajat kepada Allah. Baiki kualiti salat kita, baiki bacaan Fatihah kita, tahu bila waktu untuk kita berdoa, bina keyakinan tawakal kita, harapan kita kepada Allah, sehingga apabila kita minta dengan Allah, Allah akan memakbulkan doa kita. Tu pun kadang-kadang kita minta, Allah tak bagi sebagaimana yang kita nak. Pasal apa? Sebab Allah ada benda yang lebih baik daripada tu Allah Ta'ala nak bagi. Boleh jadi mereka diuji oleh Allah, mereka dapat kesyahidan. Kita yang diuji oleh Allah belum tentu lagi duduk mana. Semoga Allah Ta'ala membantu kita semua. Baik, jadi kekuasaan Allah ni, topik kita hari ni masih lagi berkaitan dengan kekuasaan Allah. Allah pasti Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa, dan Allah boleh melakukan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dialah yang maha pencipta dan maha mengatur segala-galanya. Jadi insya-Allah sambung esok ayat yang ke-6, iaitulah walilladzina kafaru bi rabbihim, bagi mereka yang kufur kepada Tuhan yang agung ni apa pula balasan dia. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.